Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillahilladzi adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakna 'ala mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kami malam lah. Sana Zuhur dah ke sana? Ke Asar? Dah Asar dah. Berdua. Berdua Asar. Lepas Asar lah ni. Nak tanya, sana tu dah salji ke belum? Salji belum lagi Ustaz. Belum lagi. Okey, nasib baik. Cuma musim sejuk ke. InsyaAllah. Sempat praktik lagi. Yalah, bulan 1 hujung bulan 1 kot salji lagi. Okey. Jadi bersyukur pada Allah SWT pada hari ini dapat kita berjumpa secara alam maya. Kalau saya dah kali kedua lah bersama Permata Persatuan Mahasiswa Universiti Mu'tah. Jadi tajuk kali ini bertepatan lah dengan situasi ataupun cuaca kita, iaitu cuaca antum lah. Kami sini pun sejuk juga, hujan. Musim hujan, iaitu fiqh syita. Fiqh asyita, fiqh syita. Okey, kejap. Sikit. Okey, jadi sedikit apa yang saya cuba kongsikan di dalam tempoh lebih kurang sejam setengah lah, sejam setengah gitu, sejam setengah ke 2 jam, sejam setengah untuk penerangan, perkongsian, dan insyaAllah lah kita ada banyak masa dan saya akan minta antum semua untuk mana yang ada kitab kat rumah tu, nanti kita buka, sama-sama buka kitab Syafi'i yang mana ada berkenaan dengan tajuk-tajuk tertentu, tajuk-tajuk yang kita akan pelajari. Jadi fiqh untuk permulaan, Allah SWT telah menetapkan di dalam dunia ini apa yang dikehendaki olehnya. Antara kehendak Allah SWT ialah mengadakan di beberapa kawasan itu musim-musim. Kita baca di dalam surah Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Yang ni Allah Taala sebut jelas mengenai musim yang mana mereka ini, orang Quraisy, membuat rihlah di dalam musim syita was-saif, musim sejuk dan musim panas. Ada sebahagian tempat yang tidak ada musim, macam di Malaysia. Satu saja, iaitu musim yang sedang-sedang lah. Kadang-kadang kita panggil musim hujan ataupun musim kemarau, macam tu saja. Tapi di negara-negara lain yang tidak berada di khatulistiwa, dia mengalami 4 musim. Malah di kutub utara dan kutub selatan ada sebagai tempat yang siang sepanjang hari dan ada yang malam sepanjang hari. Fiqh sebagai suatu kita panggil syariat. Sebelum saya masuk tu, agama pecah kepada, ataupun ilmu ulumuddin ini kita pecah yanqasimu ila salasati aqsam. Sebenarnya disebut oleh Imam Syafi'i ataupun Imam Ghazali ni sebut. Yang wajib dipelajari, yang fardu ain. Yang pertama tauhid, ataupun nama lain usuluddin, ataupun nama lain akidah, ataupun nama lain ilmu kalam dan sebagainya. Ilmu yang kedua ialah fiqh. Okey, ini yang tajuk kita hari ni. Fiqh ataupun syariah, ataupun fiqh syariah, apa satu lagi? Ilmu-ilmu zahir. Yang ketiga ialah ilmu mengenai akhlak ataupun nama lain tasawuf, ataupun nama lain adab. Okey, tiga ni wajib dipelajari oleh setiap individu. Tetapi setiap tiga ni ada kadar fardu ain, ada kadar fardu kifayah. Ada kadar fardu ain, ada kadar fardu kifayah. Apa yang antum sebagai pelajar di Universiti Mu'tah perlu pelajari ialah pelajari fardu kifayah.
Sebab antum telah dihantar oleh masyarakat Malaysia untuk pergi ke negara Jordan di sana untuk menuntut ilmu, yang mana fardu kifayah kepada antum telah menjadi fardu ain. Jika telah ditakyin seseorang itu untuk pergi menuntut ilmu fardu kifayah, maka bagi hak dia fi haqqihi, maka menjadi fardu ain untuk dia pelajari. Jadi sebab itu penting untuk kita pelajari benda ni. Benda yang detail, bukan sekadar apa yang diketahui oleh orang awam, tapi antum kena tahu yang lebih daripada apa yang diketahui oleh orang awam, sebab antum akan bertemu dengan mereka dan menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Akidah cerita mengenai i'tiqad ataupun kepercayaan. Kepercayaan ni tak boleh dilihat apa yang ada di dalam hati. Hukum akidah dua, Islam atau kufur. Islam atau kufur. Sama ada orang ni Islam atau orang ni kufur. Itu hukum akidah. Untuk fiqh, dia ada 5 hukum. Wajib, lagi sunat, harus, mubah, makruh, karahah dan juga las, haram. Jadi ada 5. Ada sebahagian mazhab seperti mazhab Hanafi, dia pecah lagi daripada makruh tanzihi dan juga makruh tahrimi. Makruh tanzihi dan juga makruh tahrimi. Okey, kejap. Tak boleh pakai. Okey, sekejap ya. Okey, live di rumah. Okey, jadi tadi fiqh mengenai ilmu syariah, ilmu atau dia pecah kepada hukum-hukum tersebut yang kita akan pelajari. Dan yang ketiga ialah yang ketiga ialah ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak yang menceritakan mengenai kualiti suatu ibadah itu diterima ataupun tidak. Solat itu dapat pahala banyak ke pahala sikit. Yang mana yang mempengaruhi pahala itu seperti riya, takabur dan sebagainya. Okey, fiqh. Jadi di dalam fiqh kita nak cerita mengenai yang bahagian tengah tu, fiqh ataupun ilmu zahir. Ilmu zahir dia pecah pula pada banyak, antara ada bagi pada 5, ada pada 4 seperti ibadat, jinayat, muamalat dan sebagainya. Jadi tajuk kita hari ini ialah mengenai ibadat. Okey, tujuan saya cerita itu ialah untuk memberikan world view ataupun tasawur di manakah ilmu yang kita pelajari hari ini. Jadi dekat situ, dekat bahagian ibadat. Syitak yang kita nak belajar ini ialah mengenai ibadat lah. Ibadat ataupun kalau berkaitan dengan bab lain, ada ke jinayat mengenai syitak? Tak ada. Jinayat, jenayah, jihad kan? Tak ada lah mengenai dengan syitak secara khusus. Syitak ni musim. Macam tadi musim. Fiqh dia fleksibel dan dia akan menyesuaikan mengikut keadaan seseorang. Kalau dia musim panas, maka dia musim panas. Kalau dia berada di penjara, maka fiqh dia seperti mana dia berada di penjara. Kalau dia berada di negara Malaysia, maka fiqh dia bersesuaian dengan waqi' yang berada di Malaysia. Begitu juga di Jordan dan sebagainya. Sebab itu fiqh ada banyak jenis. Ada kategori dengan fiqh waqi' adalah fiqh apa lagi? Fiqh muazanat lah. Fiqh lupa dah istilah-istilah tu. Fiqh muazanat, fiqh untuk alam sekitar. Alam sekitar pun ada fiqh. Fiqh untuk pemerintahan, fiqh siasi pun ada. Fiqh maqasidi pun ada. Macam-macam jenis fiqh. Sebab itu nama. Yang mana ada yang baru timbul, ada yang dah lama timbul. Jadi sebab itu wujud banyak nama tu, sebab fiqh dia akan bersesuaian dengan situasi semasa yang kita akan duduki. Jadi hari ini syitak, maka fiqh syitak lah. Ada fiqh COVID. Yang terbaru ni fiqh COVID. Pejabat Mufti keluarkan buku fiqh COVID. Saya ada kat belakang ni. Fiqh COVID-19. Penjarakan fizikal lah, solat Jumaat, vaksin dan sebagainya. Fiqh perubatan pun ada. Fiqh pembedahan apa
segala jenis fiqh. Jadi siapa yang nak mendalami fiqh, maka dia kena apa? Siapa yang nak mendalami terhadap fiqh-fiqh yang saya sebutkan tadi, syarat dia adalah asas mesti kukuh. Asas mesti kukuh, iaitu dia kena tahu turas yang asas seperti ibadat dan sebagainya. Sebab sebagai contoh saya bagi, kalau kita nak sebut fiqh COVID, fiqh COVID berkenaan dengan penjarakan fizikal. Jadi dia kena tahu hukum mengenai soft. Dia kena tahu hukum mengenai syarat solat Jumaat, berapa bilangan, mazhab Maliki berapa, mazhab Syafi'i berapa, apa status mukim, apa status mustautin, apa maksud definisi tu. Yang mana definisi tu susah nak difahami kalau kita baca di dalam buku. Begitu juga dengan fiqh perubatan. Fiqh perubatan adanya isu solat jamak yang kita akan pelajari sekejap lagi. Solat jamak ketika sakit, boleh ke? Ada tayamum kat situ. Perubatan sakit ada tayamum. Mazhab Syafi'i tayamum ada kena qada, ada yang dia pecahkan kepada sakit di atas anggota wuduk, sakit di luar anggota wuduk, anggota tayamum dan sebagainya. Jadi untuk menyelam terhadap fiqh-fiqh lain, maka perlu diketahui basic-basic terlebih dahulu. Okay, jadi untuk permulaan ni mengenai pertama ialah fadail syita'. Fadail syita' ni saya pun tak buat ringkas saja. Okey, jadi pertama kita tengok yang ni yang saya cuba untuk sentuh pada hari ni, kelebihan syita', fadail syita', hukum taharah, hukum solat dan juga fatwa kalau ada yang berkaitan. Okey. Kelebihan syita'. Yang ni tak disebut secara jelas. Ada yang tidak disebut secara jelas. Antara yang mungkin antum dah biasa dengar ialah disebut asyita'u rabi'ul mu'min. Qala lailuhu faqama wa qasura naharuhu fasama. Rawahu Ahmad. Okey. Syita' ini ialah taman ataupun musim bunga. Rabi' itu musim bunga bagi orang mukmin. Maksudnya pesta ataupun benda yang membahagiakan bagi orang mukmin. Itu yang sepatutnya. Adakah sebab boleh main salji? Adakah sebab boleh tidur lama? Tengok movie habis banyak episod? Tidak. Orang mukmin yang sebenar dia seronoknya bukan kerana itu. Tetapi dia seronok kerana ibadah. Sebab bagi dia yang lazat untuk dia ialah ibadah. Jadi antara yang berkaitan dengan dia ialah disebut panjang malam agar faqama dia boleh berqiyamul lail untuk ibadah. Kadang kita tidur pukul sekarang dah asar pukul 5 mungkin dah maghrib, pukul 7 pukul 8 tu dah isyak dah boleh tidur. Pukul 10 tidur, takkanlah nak bangun pukul 8 kan, lama sangat kan. Mestilah pukul 4 pagi tu dah terbangun, belum subuh lagi. Jadi menyebabkan kita ada masa untuk berqiyamul lail. Seronoklah orang mukmin. Orang mukmin patut berasa seronok kerana dia ada peluang untuk beribadah lebih yang dia tidak ada pada hari-hari yang lain. Wa qasra naharu fasama. Dan siangnya singkat agar dia boleh berpuasa. Ini juga ibadah. Jadi orang mukmin yang sebenar dia akan gunakan setiap saat di dalam kehidupan dia, jam-jam dia ialah untuk beribadah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata la yang bari, lebih kuranglah dia punya ayat dia, tidak patut ataupun adakah patut bagi seorang penuntut ilmu tidak bangun malam. Dia kata, engkau menuntut ilmu, pelajari mengenai tafsir, pelajari mengenai ilmu-ilmu agama, pelajari mengenai kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi engkau tak bangun malam. Kata Imam Ahmad, kata patut kau. Jadi kita tanya diri kita balik, kita ni setiap hari cerita bincang hukum hakam, buka kitab, boleh bedah tajuk ni, buka tafsir, ibrah begini, tetapi amalan kita kepada Allah sebanyak mana amalan yang kita persembahkan kepada Allah hasil daripada apa yang kita pelajari. Kerana sahabat belajar sikit tetapi amalnya banyak. Okey. Situ selingan kat situ. Yang kedua, asyita'u ghanimatul abidin. Rawahu Abu Nu'aim bi isnadin sahih. Asyita' juga ialah disebut sebagai ghanimah al-abidi. Ghanimah ni apa? Harta rampasan. Harta rampasan ni dia satu yang menggembirakan. Kat Malaysia ni namanya BPN. Bantuan Prihatin Nasional. Bantuan kerajaan, dapat duit lah, dapat harta. Ataupun sekarang ni tengah hangat KWSP 10,000. Nak sangat kalau dapat tu, macam-macam lah nak beli kan. Tetapi bukan itu orang mukmin, orang abid.
Orang abid bukan itu yang dia inginkan, tetapi dia ingin waktu. Ya Allah, bagi saya waktu untuk aku ibadat kepadamu. Allah kurniakan syita. Allah kurniakan musim sejuk yang mana malam dia panjang. Jadi menyebabkan orang abid mudah untuk banyak buat ibadat. Dan orang pun ialah bila bekerja pun waktu siang lah. Kerja siang, kemudian awak akan balik awal. Orang akan balik awal, akan rehat, duduk bersama keluarga awal dan banyak masa free untuk beribadah. Lebih-lebih lagi penuntut ilmu, antum. Yang mana belum ada tanggungjawab lain, tidak perlu bekerja, tidak perlu cari duit. Tanggungjawab antum ialah belajar sahaja. Jadi sepatutnya belajar selangilah, sertailah belajar itu dengan ibadat yang berpatutan. Ini tidak pelik lah pelajar-pelajar mu'tah ataupun pelajar agama yang culas di dalam ibadat. Subuh macam mana? Syita ni ganjaran pula. Cabaran pasal subuh. Subuh macam mana mengenai syita ni? Ramai yang terlepas subuh dengan alasan sejuk. Okey. Lagi dia sebut, berpuasa di Malaysia adalah harta Rasulullah SAW. Okey, ni terjemahan bagi yang tadi. Okey, terjemahan bagi yang tadi. Kenapa ghanimah? Sebab kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, disebabkan seorang itu boleh untuk bercucuk tanam, seseorang itu boleh di sana dan mendapatkan hasil daripada musim sejuk tu. Okey, ni sikitlah gambar kami dulu ni. Tak tahulah sekarang macam mana rupa kat sana. Rasa tak banyak beza lah. Itu kat mana tu agak-agak? Yang bangunan nampak ke? Agak-agak itu kat mana? Siapa boleh teka cepat? Mak Rakah. Mak Rakah. Siapa nak teka? Mak Rakah. Mak Rakah. Okey. Dah. Siapa yang ada yang dah pernah halam salji? Pernah tak main salji kat sini? Tak pernah Ustaz. Sini antum boleh golek-golek. Belum lagi. Sini Tak semua tahun satu ke ataupun campur? Campur. Tahun satu ke Semua- ataupun campur-campur? Campur lah. 1 sampai 4. Oh, 1 hingga 4. Sekarang nak tanya, sekarang pelajar Mu'tah berapa orang? Student? Sekarang Semua Alhamdulillah 185 kalau tak silap saya. Oh, okey. Separuh dia. Ini dah bertambah lah. Dulu rasa sikit lagi kan? Tahun lepas Tahun 90 lebih. Tahun lepas. Tahun lepas 80 lebih. Tahun ni ramai kan, tahun 1. Yang bawah 100. Oh, ya ke? Okey. Jadi ramai tak ni. Jadi nanti inilah Rabi'. Inilah ghanimah kita ni nanti. Buatlah orang salji ke, kereta ke boleh buat kat sini. Dan dataran tu sangat luas. Nanti boleh ambil gambar. Ada lagi gambar yang kita orang pakai t-shirt. Dan kita tak tunjuk lah. Pakai t-shirt. Main salji. Tapi ialah salji 2 kali ganda lebih sejuk daripada sekarang ni. Sekarang ni dah pakai jaket tebal kan. Nanti lagi sejuk. Okey. Ni sikit taharah. Jadi tadi taharah. Kejap. Jadi first macam saya sebut. Sini ke? Okey. Okey, pertama ialah mengenai tayamum. Okey, siapa yang ada kitab Fiqh Syafi'i, sila buka dekat bab tayamum. Okey, Salahuddin ada kitab apa di sekeliling? Kitab Fiqh Syafi'i. Siapa-siapa lah, okay, siapa yang lain? Kitab apa yang ada dekat sekeliling antum? Kitab Fiqh Syafi'i. Buat yang selalu guna ke tahun 1? Tahun 1 ke? Ke tahun 2, 3 dah? Saya tahun 2. Tahun 2 tahun 2 mesti dah ada dah. Tahun 1 dimaafkan. Tahun 1 memang tak ada kitab lagi. Kitab apa yang ada? Ke Durusiat je? Siapa lagi yang lain? Yang lain ada kitab apa? Sebut je nama. Siapa lagi? Akhwat ke? Akhwat ada nak share? Kitab Fiqh Syafi'i. Contohlah saya bagi Safinatun Najah ke, Muqaddimah Hadramiyah ke, At-Taqrirah As-Sadidah ke, Fiqh Manhaji ke, ataupun Al-Minhaj ke. Okey, kitab apa yang ada kat antum? Okey, siapa yang ada ataupun pergi ambil, buka dekat bab tayamum. First kita nak tengok dekat bab
kitabut tayamum. Okey, jadi nanti waktu saya kongsi ni dobit dekat kitab tu apakah yang perlu diketahui kat sini. Saya dah hilang ni. Okey, jadi first sementara tu kita tengok dia tayamum. Okay, tayamum ni ialah dipanggil tayammam lah. Tayammama lughatan qasada ataupun kita niatkan. Kita nak pergi ke satu tempat. Jadi tayamum dia ada sebab-sebab. Sebab-sebab yang diharuskan untuk tayamum. Jadi yang ada kitab fiqh Syafi'i boleh buka dekat bab tayamum, asbabut tayamum. Semua kitab lebih kurang sama saja, cuma ibarah dia mungkin lain sikit. Jadi sebab tu penting. Sebelum tu nak tanya, fiqh ibadat dekat Mu'tah masih belajar kitab Hidayah ke? Doktor apa yang ajar? Dr. Ali Zukaili ada lagi ke? Ada, Dr. Ali. Dr. Ali Zukaili. Ada? Ada, Dr. Ali. Ali Zukaili. Selain daripada dia, doktor apa lagi? Fiqh ibadat. Doktor fiqh ibadat. Tak ada yang baru ke? Sekejap. Tak ada baru lagi. Kau tak silap dulu Dr. Mahmud. Dr. Ali tu legend semua tu. Maknanya dia pakai kitab Hidayah lah. Kitab Hidayah mazhab Hanafi. Kan? Okay. Dr. Marwan. Dr. Marwan sempat sekejap. Dr. Marwan bukan kitab apa? Kitab apa Dr. Marwan? Fiqh sunnah ke? Okay. Jadi, kalau ada soalan, kalau yang ada soalan boleh terus tulis ataupun tanya sepanjang Hidayah juga. Duduk kita Hidayah. Jadi duduk mazhab Hanafi. Jadi mazhab Syafi'i dah belajar belum? Terus belajar mazhab Hanafi. Jadi itulah soalan. Ada yang belajar ke ada panggil doktor lain? Dulu almarhum Dr. Abdullah Fawaz, mungkin ada yang sempat. Dr. Abdullah Fawaz mengajar di Pusma Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar lah. Nanti boleh cari pengganti doktor yang boleh, doktor ataupun mana-mana lah guru yang boleh mengajar fiqh Syafi'i, sebab itulah yang kita akan pakai di Malaysia. Okay? Dan dia memang lain lah. Memang lain apa yang lain sikit lah apa yang dipelajari mazhab. Okay, jadi asbabut tayamum, sebab-sebab diharuskan tayamum, yang pertama faqdul ma', ketiadaan air. Ketiadaan air. Adakah semata-mata tiada air boleh terus tayamum? Tidak. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buka kepada tengok kat sini. Jadi pertama ketiadaan air. Kalau kita tengok kepada yang ni, saya petik daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Antara kitab yang wajib, boleh kata wajib, bukan wajib tak buat dosa kan. Maksudnya wajib dipelajari oleh semua pelajar syariah. Safinatun Najah itu apatah lagi lah. Safinatun Najah tu dipelajari oleh kafar, pelajar kafar. Ni Muqaddimah Hadramiyah ni dipelajari oleh pelajar sekolah menengah, sekolah menengah. STAM belajar kitab Iqna', itu dah hebat lah. Jadi takkanlah datang jauh tak belajar Muqaddimah Hadramiyah kan. Mestilah kena belajar yang lebih tinggi daripada tu. Okey, jadi Hidayah ni, kitab Hidayah mazhab Hanafi, level dia lebih kurang ataupun setara dengan kitab Al-Iqna'. Dia di dalam fiqh ada 3 tahap lah. Yang pertama al-mutaqaddimin. Mubtadi'. Kitab untuk mubtadi'in, kitab lil mubtadi'in. Antaranya ialah Safinatun Najah, Matan Ghayah wa Taqrib, Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah ni tinggi sikit walaupun dia masih mubtadi'. Okey. Itu mubtadi'. Yang level pertengahan mutawassit ialah syarah kepada matan-matan tadi. Syarah kepada Safinatun Najah ialah Nail Ar-Raja. Siapa yang tak pernah dengar je tulis kan? Tulis. Siapa yang tak pernah dengar first time tulis benda-benda ni. Nailur Raja syarah kepada Safinah, ataupun Kashifatus Saja syarah Safinatun Najah. Itu untuk Safinah. Muqaddimah Hadramiyah yang famous ialah dia punya syarah dia kat mana tadi? Al-Manhajul Qawim.
Al-Manhajul Qawim oleh Ibn Hajar Al-Haytami, dan juga Bushra Karim, Bushra Karimun, yang mana syarah kepada Muqaddimah Hadrawiyah. Belajar ini insya-Allah bagi ustaz, bagi saya sudah cukup sebagai asas. Belajar syarah lah, bukan belajar matan, tapi mempelajari syarah cukup sebagai asas untuk antum balik ke Malaysia. Selepas pada tu nak sambung kitab yang lebih tinggi itu sunat lah. Yang lain dah sunat dah. InsyaAllah dengan belajar syarah boleh jawab dah soalan-soalan masyarakat. Dan juga kitab Iqna' lah. Okay? Kitab Iqna' syarah kepada Matan Ghayah wa Taqrib yang saya sebut tadi. Begitu juga Kifayatul Akhyar. Syarah kepada Matan Ghayah wa Taqrib. Itu mutawasit pertengahan. Muntahi ataupun mutawalat ialah kitab yang besar-besar seperti Mughniul Muhtaj. Seperti ada kat belakang ni. Mughniul Muhtaj. Syarah kepada Al-Minhaj. Hasyiah lah seperti Hasyiah Al-Qalyubi, Hasyiah Al-Umairah, Hasyiah Al-Baijuri, dan hawashi yang lain. Dia panggil syarah kepada syarah, nama dia Hasyiyatun. Jadi yang ni sunat. Yang ni dah sampai sunat. Antum kena belajar kat mana? Sampai mutawasit. Sebelum tahun keempat. Sebelum antum balik Malaysia, yang ni pasti dah habis. Okey. Jadi sedikit kita masuk ke sini. Itu selingan. Okey, dia kata wa yatayammam. Yatayammam. Sebab kalau saya buat saya boleh buat dalam masa 45 minit, habis kalau kita sentuh cepat. Jadi yang ni kita ada masa yang lama untuk kita sentuh secara dalam sikit. Okey. Yatayammamul muhdis wal junub li faqdil ma'. Okey, nampak kitab Muqaddimah Hadramiyah. Okey, sebelum saya masuk ni baik saya tanya. Okey, siapa yang dah ada kitab? Siapa nak volunteer baca, angkat tangan. Apa-apalah kitab yang saya sebut ataupun kitab lain lah yang berkaitan. Siapa nak baca, angkat tangan. Ada ke? Ada markah musyarakah ni. Nailul Rajab Ustaz. Nailul Rajab pun boleh. Okey, Nailul Rajab boleh. Ada tak buku dapat dah? Okey, so baca. Asbabut Tayammum. Asbabut Tayammum, baca matan je kot, matan. Matan saja. Matan saja. Asbabut tayammumi salasatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Muhtaram. Okey, lepas tu habis dah. Ghairul muhtarami sittatun. Tarikus salati wazani al-muhsanu. Okey, tak apa. Okey, sampai situ. Okey, nampak. Jadi 3 sebut tadi. Faqdul ma' wal marad, dan juga apa yang diperlukan oleh haiwan muhtaram, haiwan-haiwan yang hormati. Okey, jadi nampak bila ada kitab-kitab lain yang lain daripada ini, kita boleh tambah lah. Kita boleh tambah, dan itu adalah ilmu tambahan. Jadi yang pertama yang semua kitab ada ialah faqdul ma', ketiadaan air. Dan orang awam pun tahu kenapa tayamum. Orang awam akan sebut tak ada air, Ustaz. Mesti punya orang tahu tayamum sebab tak ada air. Adakah semata-mata tidak ada air? Okey, sedikit syarah kat sini. Tidak ada air bukan semata-mata, tetapi kita mesti mencari terlebih dahulu. Kita mesti mencari terlebih dahulu. Dia ada syarah dekat talab, dan juga ada isu tawaham alma ataupun zon ataupun syak. Kalau kita tak ada air dekat rumah kita, kita belum boleh tayamum dengan sebab tidak ada air. First, kita wajib mencari air di dalam kadar had al-ghaus. Haddul ghaus ni kita panggil had untuk minta tolong. Jarak dia lebih kurang 150 meter. Mana yang sekeliling kita ni. Jadi sekeliling kita di jiran tetangga, kedai depan belakang, kita kena cari dulu. Baru boleh tayamum kerana tidak ada air. Kalau ada kedai yang jual air dan harga dia tidak mahal, harga biasa, jadi kita wajib beli, kita mampu. Kalau ada air kat rumah jiran kita boleh dapatkan, maka kita kena usaha dapatkan. Belum lagi terus boleh tayamum. Jadi ini yang apa berlaku di Malaysia. Contoh di Selangor. Terkenal dengan, contoh tak ada terkenal. Di Selangor tak ada air, contoh. Ataupun di mana negeri lah. Belum boleh tayamum terus.
Ni tak ada air terus boleh tayamum. Padahal kita boleh je makan kedai. Nak semayang malam tu, pagi tu tayamum. Selepas tu makan kedai dinner. Oh, boleh pula makan kedai. Padahal boleh je beli air kedai berlambak dekat depan. Jadi mesti cari air dan mesti beli kalau harga dia tidak mahal dengan jarak tadi. Kalau kita tak pasti. Kalau kita adalah pendetilan, ada hadul ghaus, ada hadul qurbi, ada hadul bu'di yang bukan tempat kita pelajari dekat sini lah. Yang saya nak sentuh dekat hujung sekali tu. Wal barat. Okey, wal barat tadi tak ada kan dekat Safinatun Najah, tak ada. Safinatun Najah sebut ada marat. Okay, jadi kat sini kita tambah ada yang pertama boleh tayamum kerana tidak ada air, yang kedua kerana sejuk. Okey, yang ketiga kerana sakit. Okey, sakit pun ada pendetilan dia. Sakit yang boleh yang pertama melambatkan sembuhan. Okey, sakit yang melambatkan sembuh. Maka boleh tayamum. Maknanya kalau dia guna air, penyakit tu boleh sembuh tetapi lambat. Sebagai contoh luka dan sebagainya. Jadi dia boleh tayamum. Ataupun jika dia pakai air memberikan kesan zahir pada anggota. Pada anggota. Jadi menyebabkan dia boleh tayamum. Ataupun ada kitab yang memasukkan sejuk di bahagian sakit. Antaranya tadi Safinatun Najah dia tak sebut mengenai barat. Jadi barat terlalu sejuk sehingga menyebabkan sakit. Jadi dia letak di bawah sakit. Jadi Safinatun Najah ada yang nombor 2 tu. Air diperlukan untuk hidupan lain. Li'atashi muhtaramin. Kerana ada haiwan lain, contohnya haiwan tunggangan, keldai ke kuda ke, yang mana kehidupan ini dihormati oleh syarak dan dia perlu minum, ataupun ada manusia lain yang memerlukan air itu untuk minum dan air cukup-cukup sahaja. Jadi kita dahulukan nyawa berbanding ibadat. Kerana hakullah yubna alal musamahah. Hak Allah terbina di atas musamahah. Manakala hakul ibad yubna ala tasydid, kalau tak silap saya. Yubna ala tasydid. Jadi hak Allah seperti wuduk dan sebagainya boleh di musamahah, tetapi hak ibad mesti kita tunaikan. Dan fiqh ini yang dipakai di dalam solat Jumaat. Fiqh ini yang dipakai dalam solat Jumaat dan di dalam isu penjarakan fizikal sah dan sebagainya. Yang mana hak Allah seperti solat Jumaat ini boleh musamahah. Boleh kita hadkan bilangan 300 ke 50 orang ke sebagainya. Tetapi hakul ibad itu untuk kesihatan yang melibatkan hifzun nafs, nyawa dan sebagainya perlu didahului, yang mana tidak ada. Jadi sebab itu kita panggil hujah, orang kata kenapa supermarket boleh muat 100 orang, masjid 40 je solat Jumaat ketika PKP yang berat tu lah. Sebab inilah hujah dia. Sebab hujah dia yang ini. Okey, jadi kita tengok di dalam nombor 2 ini, air diperlukan untuk hidupan lain, maka syarak mendahulukan air itu untuk hidupan lain. Padahal ni nak wuduk ni, disebabkan wuduk ada badal iaitu tayamum. Okey, jadi terlalu sejuk. Ya, kita nak tengok terlalu sejuk ni, fiqh syitak kita ni. Okey, wala yatayammam lil barad. Okey, ni yang saya nak fokus kat sini. Adakah jika sejuk sahaja terus boleh tayamum? Belum lagi. Okey, belum lagi. Dekat yang highlight kuning tu, wala yatayammam lil barad illa idza lam tanfa'u tadfi'ata a'dha'ihi. Sejuk semata-mata belum lagi boleh tayamum, tetapi dia boleh tayamum kalau tidak ada peralatan untuk memanaskan air tersebut. Walam yajid ma yuskhinu bihil ma. Okey. Jadi sejuk sangat ni, nanti salji terlalu sejuk sangat. Gas ada? Okey, gas ada. Panaskan air. Settle lah. Ataupun ada sakhanah, maka pakailah air panas. Maka boleh. Tidak boleh untuk tayamum kerana sejuk, tak boleh. Sebab boleh tayamum sejuk kalau ada pendetilan dekat sini. Yang pertama, tidak ada pemanas. Tidak ada pemanas yang boleh memanaskan air. Ataupun yang mana bila tidak ada pemanas, wa khafa ala manfaati udwin. Dia kita bimbangkan anggota badan kita kalau kita guna air sejuk menyebabkan mudarat. Ataupun hudutsushin, macam sakit tadi. Menyebabkan sakit bertambah ataupun berlakunya penyakit baru. Jadi ketika itu baru boleh tayamum kerana sejuk. Bukan semudah-mudah sejuk terus boleh tayamum. Okey, nampak? Okey, jadi ini antara pendetilan untuk mengenai tayamum kerana sejuk. Okey, cara tayamum insya-Allah lah semua dah tahu kan. Jadi ada beza lah antara mazhab. Ada mazhab yang
kalau tengok Arab buat, macam mana dia buat? Dia ketuk, dia ketuk kat mana? Dia ketuk kat dinding ataupun ketuk kat Allah SWT, ketuk kat tanah. Dia sapu muka, lepas tu dia terus sapu tapak tangan. Betul tak? Ini mazhab apa? Mazhab kalau tak silap Hambali dan juga Hanafi kalau tak silap. Tetapi mazhab Syafi'i bukan macam tu lah. Mazhab Syafi'i kita yang sweater tu kita kena singkap sehingga ke siku, seperti mana kaedah-kaedah tayamum yang antum dah tahu. Jadi itulah kaedah tayamum di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okey, wa yaqdi. Okey, di sini agak berat di dalam mazhab Syafi'i. Wa yaqdi, tambahan lagi, hendaklah qada balik solat tadi. Idza tayammama lil barad atau tayammama li faqdil ma' fil hadar wal musafir al 'asi bi safarihi. Okey. Setelah kita tayamum kerana sejuk, mazhab Syafi'i kita mesti qada balik. Sebab apa? Sebab tayamum kerana sejuk ini kita panggil uzur yang nadir. Kerana uzur yang nadir jarang-jarang berlaku. Jadi uzur yang nadir berlaku, tayamum itu sekadar untuk istibahati solat, seperti mana solat hormat waktu lah kan. Seperti mana solat hormat waktu. Jadi solat sebab tayamum kerana sejuk ni air ada. Kerana air ada, cuma kita tak boleh guna kerana kita sakit. Tetapi ada mazhab lain yang ringan yang mengatakan tidak perlu untuk qada. Okey. Okey, selesai kat situ. Okey, dekat bahagian kedua, khuf. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya lah. Boleh terus tanya. Assalamualaikum Ustaz. Okey, buka dekat bab khuf pula. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tanya Ustaz. Badrul. Ya, sila Badrul. Kalau kan nak ambil sembahyang tu takut tak sempat, nak tunggu ayat panas, boleh tak tayamum juga? Kalau nak pergi masjid takut tak sempat. Kalau keluar waktu boleh. Tapi kalau pergi masjid tak sempat dan sebagainya itu belum cukup syarat. Belum cukup syarat untuk mengharuskan tayamum di dalam mazhab kita. Ya, belum cukup syarat untuk mengharuskan tayamum di dalam mazhab kita. Jadi sebenarnya ialah air tu tak perlu tunggu sampai panas sangat. Cukup sekadar dia suam-suam gitu, asalkan boleh ambil, cukuplah. Jadi macam itulah. Okey. Lebih-lebih nak pergi masjid tu benda sunat. Benda sunat. Jadi begitulah mengenai syarat-syarat tayamum di dalam mazhab Syafi'i. Okey, yang kedua. Okey, ada lagi? Nanti sambil-sambil boleh aja. Boleh aja tanya. Okey, khuf. Okey, boleh buka dekat bab khuf yang ada kitab. Okey, selain Salahuddin, siapa lagi nak baca? Buka bab khuf pula. Fadhil. Siapa lagi? Ramai ni kat sini. Ini belum dekat jamiah dah. Mana bab khuf? Oh dah, tak tanda. Okey, ada tak? Tak ada yang berani. Kita santai-santai je ni. Santai-santai je. Tak ada apa-apa, baca saja. Dekat bab khuf. Dekat bab khuf. Okey, tengok dekat al-mashu alal khuf. Khuf. Oh, 138. Saya pakai kitab Taqrirat, Taqrirat As-Sadidah. Mana-mana kitab pun boleh. Antara kitab yang saya sarankan beli ialah Taqrirat. Taqrirat As-Sadidah ni sebab dia nota ringkas. Nota ringkas di dalam pelajaran mazhab Syafi'i. Okey, khuf. Ini tertulis secara simple saja. Khuf ni di dalam mazhab Syafi'i dia ada syarat-syarat yang agak ketat berbanding mazhab lain. Okey, berbanding mazhab lain. Khuf sabit dengan ijma' ulama. Keharusan menyapu di atas khuf sabit dengan ijma' ulama kerana warid hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang famous ialah hadis Jarir dan juga ada lagi hadis-hadis yang lain. Dan hadis ataupun mengenai pensyariatan khuf ni dia datang selepas datangnya ayat wudu. Yang mana sahabat sebut anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi.
Nabi sapu di atas khuf dia, khuf baginda. Ayat hadis ni dibuat ataupun Nabi buat selepas pensyariatan wuduk, menunjukkan kalaulah mashu alal khuf turun dulu daripada pensyariatan wuduk, nescaya akan ada ihtimal mashu alal khuf ini mansukh dengan adanya ayat mengenai wuduk. Tetapi apa yang berlaku ialah ayat ataupun hadis mengenai khuf datang selepas. Jadi dia bukanlah dimansuhkan oleh wuduk. Menunjukkan hukum khuf kekal seperti mana adanya wuduk. Ya, kewajipan wuduk pun ada, jadi kewajipan ataupun pensyariatan khuf pun ada. Antara hikmah dia ialah untuk memudahkan kita. Kerana bila ada masyaqqah, maka untuk memudahkan kita, jadi dia disyariatkan sapu di atas khuf ni. Okey, syarat-syarat dia. Yang pertama, dia mesti dipakai ba'da kamalit taharah. Dia mesti dipakai selepas sempurna bersuci. Jadi kita kena ambil wuduk secara sempurna dulu. Okey, dia musim sejuk sangat-sangat praktikal. Ambil wuduk secara sempurna dulu, kemudian baru pakai khuf. Sempurna ni maksudnya apa? Maksudnya sampai habis basuhan kaki yang kedua. Kalau dia basuh kaki yang pertama dulu, maknanya dah habis yang lain lah, basuh tangan, muka, siku, kepala, basuh kaki yang pertama, kemudian dia pakai kasut ataupun dia pakai khuf tu, kemudian dia baru basuh kaki yang kedua, belum sah lagi ataupun khuf yang tadi, sebab dia belum sempurna taharah. Taharah di sini maknanya wuduk. Jadi dia mesti selesai kaki yang pertama dan kedua, barulah boleh untuk pakai khuf. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, satiran li mahallil fard. Dia mesti menutup tempat fardu. Tempat fardu sampai ke mana? Sampai ke buku lali. Kalau stokin yang kecil tu ataupun khuf yang kecil sampai dia kepit buku lali, itu tidak cukup syarat. Okey. Yang ketiga, yumkin tiba'ul masyi fihi. Boleh berjalan ataupun kita panggil dia kuat. Boleh dibuat berjalan ni maksudnya kuat. Ataupun di dalam syarah kita akan tengok ada kat sini. Okey, ada guys. Okey, ada di dalam syarah yang lain disebut yumkin tiba'ul masyi, itu maksud dia menghalang air daripada masuk selain daripada tempat jahitan. Kalau dia masuk melalui tempat jahitan itu tak apa. Tapi dia mesti menghalang air selain daripada tempat jahitan. Menunjukkan stokin tak boleh dibuat sebagai khuf seperti mana orang Arab buat. Orang Arab ramai yang dia pakai stokin tebal, dia sapu atas. Dalam mazhab Syafi'i dia mesti bahan yang boleh menghalang air. Tidak semestinya kulit. Kadang PVC. Kalau kita beli di balat di balat lah. Di Aman, di balat ataupun di Karak pun ada. Yang dibuat ada bahan-bahan selain daripada kulit yang asli. Dia masih diiktibar sebagai khuf kerana dia boleh menghalang air dan boleh kuat untuk berjalan. Okey, yang keempat disebut yamna'ul ma'. Okay, yamna'ul ma' menghalang air daripada tempat jahitan. Selain tempat jahitan. Jadi ini syarat-syarat dia. Cukup syarat ni maka sahlah sapuan atas khuf kita dan boleh untuk kita gunakan. Di dalam mazhab lain, kita akan tengok kat sini, adakah saya masukkan? Yang mana saya sempat ni, yang stokin, Jawrabain. Di dalam mazhab lain, ada yang membenarkan sapu di atas setokin. Antaranya di dalam mazhab Hanafi lah, kitab Hidayah. Imam Abu Hanifah sendiri, pada mulanya beliau berpandangan bahawa sapu atas stokin ni tak boleh. Tak bolehlah sapu atas stokin dengan sebab khuf tadi. Tetapi pada penghujung hayat beliau diriwayatkan beliau raja'a anhu. Beliau tarik balik pandangan tu, akhir sekali bersetuju dengan pandangan sahiban yang lain, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, yang mengharuskan sapu di atas setokin. Okay, jadi kita ni nak pakai yang mana? Kita ni kena ingat kaedah di dalam bermazhab. Ini sedikit selingan. Kaedah dalam mazhab, di mana-mana saja kita buat, asas adalah mazhab Syafi'i. Tetapi kita diharuskan ataupun boleh untuk kita bertaklid kepada mazhab lain ketika mana ada keperluan tertentu. Sebagai contoh, mungkin kita di jamiah lah. Di jamiah ke sebagainya, kita ni tidak ada khuf. Dan stokin kita ini cukup tebal. Maksudnya cukup tebal yang mana menghalang daripada nampak kulit. Antara syarat di dalam mazhab lain tu, stokin tu mesti tebal yang menghalang daripada nampak warna kulit dia, mesti tebal.
Jadi kalau kita tengok story kita pun cukup syarat, nak dalam mazhab Syafi'i ni agak berat yang sehingga menyebabkan kita mungkin tak sempat untuk semayang sebab kelas selingan 15 minit. Jadi bolehlah kita bertaklid kepada mazhab lain ketika itu, ketika berlaku masyaqqah tersebut. Jadi ini antara hikmah tawas, antara hikmah pelbagai pandangan-pandangan ulama ini ialah untuk rahmatan lil alamin. Beza di antara tatabuk rukhas, dan disebut talfiq yang mana ikut secara membabi buta. Tatabuk rukhas ni mana yang bahagian mudah dia akan ambil. Ada orang yang contohnya bab batal wuduk dia ambil mazhab lain. Dalam bab sapu kepala dia ambil mazhab Syafi'i, dia sapu 3 helai rambut. Tapi bila batal wuduk dia ambil mazhab Hanafi pula, sentuh perempuan tak batal. Di dalam bab semayang dia nak ambil mazhab lain yang mana mudah, tak perlu kunut. Di dalam bab khuf dia nak ambil mazhab Hanafi. Di dalam bab sapu di atas balutan dia nak ambil Maliki. Ikut suka dia yang mana mudah. Yang ni yang ditegah oleh agama, ditegah oleh ulama. Nabi tegah tak? Nabi tak tegah sebab apa? Sebab belum ada mazhab. Di zaman Nabi, mazhab belum muncul. Yang antum belajar dalam madkhal, tatawur mazhab ini mula muncul ketika zaman inilah, a'immah ataupun kurun kedua hijrah tu. Jadi ketika itulah datangnya berbagai-bagai peraturan-peraturan ni. Jadi kaedah umum dia ialah, asal dia ialah kita berasas kepada mazhab tempat kita. Mazhab Syafi'i lah. Kalau kita dilahirkan Hanafi lah. Kalau kita dilahirkan Hambali lah. Tetapi di dalam bab-bab tertentu yang memerlukan kepada taklid mazhab lain, maka diharuskan untuk kita taklid mazhab lain. Sebagaimana yang dibuat, inilah kaedah para ulama. Sebagai contoh, saya bagi contoh di hospital kan. Di hospital ataupun ketika kita sakit, mazhab Syafi'i dalam bab tayamum tadi berat. Last kali kena qada. Betul tak? Last kali kena qada. Contohnya kita sakit tangan ataupun ada luka, masuk dalam ward seminggu. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, luka di tangan yang merupakan a'dha'ut tayamum, kita kena wuduk di anggota lain, kita kena tayamum, dan last kali solat tadi kita kena qada balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Malah ada dalam, kalau kita tengok di dalam Yaqutun Nafis, kebanyakan ulama Syafi'i sendiri bertaklid kepada mazhab Maliki dalam isu mashu alal jabirah, menyapu di atas balutan. Jadi kita taklid mazhab Maliki lah ketika kita sakit tu. Jadi sapu je atas balutan, solat tak perlu qada. Itu mudah dalam mazhab Maliki. Okey. Jadi kita panggil fiqh ni ialah satu yang mudah, bukan untuk dipermudahkan. Okey, itu istilah dia. Right. Okey. Jadi ini pun daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi tadi saya dah cerita secara umum mengenai khuf. Dan dia ada tempoh dia. Okey, tempoh untuk muqim. Untuk muqim sehari semalam. Dia punya tempoh sah dia. Bila start? Bila mula batal wuduk. Minal hadas wa batida'ul mudah. Nampak tak kat sini? Saya tak highlight. Wa yanza'uhu al-muqim ba'da yawmi wa laylatin wal musafir safaru qasir ba'da 3 ayyam bila yaliha wa batida'ul muddati fihima minal hadasi ba'da lubsi. Okay, bilakah mulanya kiraan hari ni, sehari semalam ataupun 3 hari untuk musafir? Dia mula ketika mula kentut. Senang cerita. Kita dah ambil wuduk, kita pakai khuf. Sekarang ni pukul apa? Katakan pukul asar. Pakai khuf. Ada lagi wuduk, maghrib pun ada lagi. Isyak baru kentut. Okay, isyak lah mula sehari semalam tersebut. Ba'dal minal hadas ba'dal lubsi, setelah kita pakai khuf. Okay. Jadi khuf ni hanya boleh dipakai untuk wuduk, bukan untuk mandi wajib. Tetapi kalau kita perlu mandi wajib, tidak ada khuf, tak boleh, kena buka. Okay, tidak ada khuf, mesti buka dan mandi wajib seperti biasa. Okay, selesai dekat khuf. Okay, habis ni masuk soalan. Ada soalan? Wudu, basuhan wudu, panaskan air. Okay, antara lah. Okay, antara isu yang pernah dibangkitkan dulu ialah ketika panaskan air ni, dia bertanya, ada air di sakhonah itu air musyamas? Tak tahulah ada yang bertanya ke tak.
Adakah air yang di sakhanah itu air panas, air musyamas, air yang dipanaskan oleh matahari? Jawapan dia, siapa ada jawapan? Ada jawapan? Jawapan dia sudah tentulah tidak kan? Sebab air musyamas ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia, seperti mesti dipanaskan oleh matahari yang direct, mesti berada pada waktu yang pada musim panas di negara 4 musim. Musim panas, negara 4 musim, berada di bekas yang tembaga yang selain daripada emas dan perak dan sebagainya. Jadi itu syarat-syarat air musyamas. Jadi tidak jadilah. Okay, keringkan air. Jadi kalau ikut antara makruh di dalam wuduk, antara makruh di dalam wuduk ialah selepas wuduk kita lap. Kita lap kerana untuk meninggalkan kesan asar al-wuduk. Untuk meninggalkan asar al-wuduk. Tetapi dalam musim sejuk ni, kalau kita tak lap, dia akan menyebabkan darar ataupun mudarat kepada tangan dan anggota kita. Jadi itu hukum itu berubah. Hukum itu berubah mengikut situasi semasa seorang. Jadi yang mana kita nak dahulukan? Ikut sunnah ke ataupun kesihatan? Sudah tentulah kesihatan. Yang kita dah belajar tadi kan. Mana yang melibatkan nyawa manusia, melibatkan kesihatan, diraikan oleh syarak. Sehingga kan tahap begitu. Sehingga daripada wuduk boleh beralih kepada tayamum. Sehingga boleh solat duduk, boleh solat baring, boleh dan sebagainya. Okey. Jadi itulah kot sedikit. Lagi sikit. Kita kena ingat. Ada kaedah dalam usul disebut al-ajru ala qadril masyaqqah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran bagi sesuatu itu adalah menurut kadar masyaqqah sesuatu amalan tersebut. Sebagai contoh, kaedah ni dipraktikkan kalau banyak masyaqqah ataupun kesusahan, maka lebih tinggilah pahala kita. Yang ni Dr. Shwaish, atau antum sempat ada almarhum juga. InsyaAllah punya ramai dah. Pesyarah-pesyarah kita dah pergi. Almarhum Dr. Shwaish dia selalu sebut ketika dia mengajar maqasid kan disebut. Yang mana kita dalam musim sejuk ni kita ambil wuduk, masyaqqah kita lebih berbanding orang yang tidak berada di dalam musim sejuk. Jadi biiznillah, semuanya hak Allah Ta'ala lah untuk memberikan ganjaran. Tetapi al-ajru ala qadril masyaqqah, mudah-mudahan pahala kita berwuduk di musim sejuk ini lebih banyak berbanding kita berwuduk pada musim yang lain. Okey, boleh tengok adalah kitab Al-Muwafaqat. Kitab Al-Muwafaqat Imam Asy-Syatibi. Jadi jangan bimbang lah. Jangan bimbang kalau air sejuk ni kita terlalu bermanja. Kita sihat elok, kulit tak ada apa masalah. Tapi jangan terlalu bermanja dengan ibadah. Ibadah ni bila mana kita merasa susah, merasa taklif, itulah yang lebih tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana pahala solat sunat yang paling afdal, rakaatani qabla khairum minad dunya wa ma fiha. Kenapa Allah Taala pilih 2 rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerana qadril masyaqqah. Begitu juga solat fardu subuh. Sebab ketika itu orang tidur. Ya, orang susah nak bangun. Dan kerana itulah sepertiga malam yang terakhir itu antara waktu yang afdal untuk bangun malam, baca Quran dan sebagainya. Sebab itu masyaqqahnya ada pada waktu tersebut. Okey, solat. Okey, nanti azan Azan ada dalam kitab. Kalau hujan ataupun salji yang terlalu tebal sehingga menyebabkan kita sukar ataupun tak boleh untuk pergi bersolat berjemaah di masjid, maka kita akan gunakan lafaz sallu fi buyutikum. Kalau ada sampai sempat yang tahun 1 mungkin sempatlah kat Malaysia ni kan. Covid dekat Malaysia. Kita pernah gunakan azan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum kerana wabak penyakit. Sebab kita nak ke masjid, masyaqqah yang sangat besar. Seperti hujan, seperti salji yang terlalu tebal, susah untuk ke masjid dan sebagainya. Jadi itu antara yang diajarkan oleh fuqaha, oleh Nabi SAW. Jadi kita nak masuk bab solat jamak. Ada soalan ke?
Senyap dah ni. Soalan? Tak ada Semua faham pelik pelik ataupun bagus. Kalau Dr. Jamil mesti akan pelik. Aina talab Malizi? Talib Malizi. Okey, solat jamak. Jadi solat jamak. Okey, mana ada kitab? Buka dekat bab solat jamak. Dekat bab solat jamak. Ataupun solat al-musafir lah bab tajuk dia. Okey, siapa lagi ada kitab ni? Tadi soalan tadi tak habis lagi. Selain Safinatun Najah. Semua nak tahu nama kitab ni. Okay, sebab siapa lagi nak kongsi kitab yang ada di sisi dia dan boleh bacakan kepada kita. Akhwat ataupun syabab dan akhwat dua-dua. Okay, siapa yang nak bacakan? Kita masih offer. Dekat bab solat jamak. Tak ada lah. Ada. Okay, al-jam'u baina as-salatain. Al-jam'u baina salatain. Jamak di antara dua solat. Kita panggil ni lah Salahuddin. Kita tengok adalah kitab Safinatun Najah tu, apa yang dia cakap mengenai solat musafir. Sekejap. Solat musafir. Sekejap. Mana? Bab jamak tadi apa Ustaz? Dari sini. Ustaz tutup mic. Mic Ustaz. Ustaz. Maaf. Ustaz. Mic Ustaz tutup. Okey. Kita tutup mic. Okey. Okey. Ni kalau kitab Ana ni 216. Sama ke kitab warna kuning? Atau warna lain? Sama. Tapi sama-sama. 216. Adakah di dalam ni? Tak ada. Jamak tadi. Jadi tak ada. Okay, kalau tengok kat Safinatun Najah tak ada. Maksudnya bukan fardu ain. Safinatun Najah ni fardu ain. Maksudnya yang fardu ain lah. Yang fardu ain yang wajib setiap orang tahu. Yang famous dia tu lah, seperti untuk musafir. Tapi untuk matar, untuk hujan, kitab yang kecil-kecil kadang-kadang tak ada. Kalau kitab lain seperti Muqaddimah Hadramiyah ni ada. Okey. Jadi kita tengok
It's sama present. Tak buat. Saya nak buat ni a window. Okay, start. Okay. Asbabul jamak ada 3 secara umum. Yang pertama yang paling famous ialah musafir, as-safar. Asbabul jam'i salah satu. Yang pertama as-safar. As-safar ni boleh untuk jamak taqdim ataupun ta'khir. Yang kedua matar, hujan. Okay, hujan ni hanya jamak taqdim sahaja. Mana yang tahun 1 nanti mungkin tak tahu muka sekarang dah ada Arab buat. Kalau hujan kan. Hujan nanti dia orang akan buat jamak. Yaqut nafis. Yaqut nafis. Sekejap nak minta hantar tolong baca sekejap. Sekejap ya. Okey. Yaqut nafis antara kitab yang best dan perlu ada. Yaqut nafis dia antara kitab yang mutaakhir, yang ditulis lewat. Pengarang dia antara yang ditulis lewat. Maksudnya dia punya isu-isu di dalam kitab Yaqutun Nafis, dia kadang-kadang fatwa dia diselangi oleh fatwa pada mazhab lain. Jadi kita boleh tahu di dalam mazhab Syafi'i, dalam bab ibadat, yang mana satu boleh ataupun mana satu tempat yang paling famous kita taklid pada mazhab lain. Antara yang famous ialah dekat contohnya puasa. Puasa niat sebulan. Niat sebulan mazhab apa? Apa tahu? Yang ni antara yang famous. Niat sebulan mazhab apa? Mazhab mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Niat sebulan mazhab Maliki. Jadi dalam Yaqut Nafis dia ada ceritakan kita boleh bertaklid yang mana ni pada niat sebulan dan sebagainya. Pada bab ni boleh taklid kat bab sini, kat sini boleh taklid kat sini. Jadi dia dah bagi cukup dia punya panduan. Okey, hujan jamak takdim. Yang ketiga kerana sakit, jamak kerana sakit. Pandangan mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, pandangan mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i tidak ada jamak kerana sakit. Tidak ada istilah jamak kerana sakit. Sebagai contoh, apakah jamak kerana sakit ini? Contoh orang nak buat operation, nak buat pembedahan. Pembedahan dia bermula pukul 4 petang, yang mana akan berakhir sehingga maghrib. 4 petang ni maknanya zuhur lah, dekat asar, jadi menyebabkan solat asar dia luput. Adakah boleh dia jamak siap-siap waktu zuhur itu? Okey, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tidak diharuskan, maknanya tidak ada istilah tu. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi ni antara tokoh agung murajih di dalam mazhab Syafi'i. Beliau berpandangan bahawa harus boleh untuk kita jamak kerana sakit. Harus kerana jamak kerana sakit. Disebabkan jamak kerana musafir pun boleh. Jamak kerana musafir ini kerana ada masyaqqatus safar. Ada masyaqqah ataupun kesukaran masyaqqah di dalam musafir pun boleh untuk kita musafir. Apatah lagi kalau masyaqqah itu kerana sakit. Musafir ni masih lagi boleh berjalan, ambil wudu sebagainya. Tapi sakit ni sampai tak boleh dah nak ambil wudu. Jadi atas dasar itu ikhtiar Imam Nawawi katakan harus. Okey. Jadi sedikit fawaid kat sini sebelum kita masuk. Boleh ke ikut ikhtiar Imam Nawawi? Kita kena ingat macam ni. Ini konsep dalam usul. Ikhtiar ni kaedah. Ikhtiyarul a'immah dha'ifun min haitsul mazhab. Ikhtiyarul a'immah dha'ifun min haitsul mazhab. Ikhtiar maknanya pilihan-pilihan, pandangan apa yang dipilih oleh a'immah, tokoh-tokoh ataupun imam-imam tertentu di sisi mazhab adalah lemah di sisi mazhab. Okay, tetapi boleh diamalkan? Ya, boleh lah. Tentunya boleh diamalkan kerana beliau ialah orang yang boleh berfatwa, yang layak untuk kita ikut pandangannya. Tetapi di sisi mazhab lemah. Jadi kita tidak katakan disebabkan ada Imam Nawawi mengatakan harus, kita katakan secara umum mazhab Syafi'i kata boleh. Jadi itu maksud dia. Sebab mazhab ni ialah mazhaba ilaihil fuqaha. Apa yang di kaedah usul menafsirkan nas berdasarkan kaedah-kaedah usul tertentu. Jadi sepanjang daripada imam pengasas mazhab, Imam Syafi'i, Hanafi dan sebagainya, sehingga ke zaman kita hari ini ada kurun-kurun ataupun imam-imam, tokoh-tokoh yang
sentiasa mentajdidkan mazhab dia dan memindahkan, menakalkan pandangan-pandangan itu sehingga sampai kepada kita. Ya, mazhab ni ialah nakal, dia macam hadis, lebih dia punya konsep. Hadis daripada Nabi kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian pada bawah-bawah sampai kepada kita. Ada sanad. Begitu juga mazhab. Mazhab di dalam fiqh juga sebenarnya ada juga sanad. Dari Imam Syafi'i turun kepada Imam, contohnya Imam Al-Muzani, turun kepada Imam Al-Rafi'i, Imam Rafi'i turun kepada Imam Al-Ghazali, turun kepada Imam Nawawi, turun kepada turun Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli, sehinggalah kepada kita. Jadi pandangan-pandangan itu dipindahkan daripada imam pengasas mazhab sehingga sampai kepada kita. Itu dipanggil riwayat. Okay, riwayat di dalam mazhab tersebut. Jadi sebab itu mazhab ni kekal. Mazhab ni kata sah-sahlah. Mazhab ni kata wajib, maka wajiblah. Kalau kita contohnya antara kita ni menjadi mujtahid ataupun menjadi orang alim, kita ada pandangan yang lain daripada mazhab, itu tidak mengubah mazhab. Dia tidak mengubah pandangan di dalam mazhab. Seperti mana Imam Nawawi, tokoh yang sangat hebat di dalam ilmu, segenap ilmu, beliau memindahkan mazhab Syafi'i, tetapi dalam masa yang sama beliau ada ijtihad sendiri. Jadi itu sebut ikhtiarul a'immah. Jadi sebab tu kita tak pelik kalau kata kadang-kadang imam ni kata ni mazhab Syafi'i kata macam ni, tiba-tiba imam dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh pula, sebagai contoh. Jadi kerana ada memang ada begitu. Okay, mazhab Maliki secara umum jamak kerana sakit ini ialah nama dia jamak suri. Okay, kejap bateri habis. Ya. Okey, kita rehat dulu 2 minit. Rehat 2 minit. Dah straight dah ni. Okay, rehat 2 minit. Kalau ada soalan boleh ni. Saya nak ambil charger dan cari dia plug. Okey, test. Okey, boleh sambung. Kamu dah tadi? Mazhab Maliki. Okey, di dalam mazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim, jamak ni dipanggil sebagai jamak suri. Okay. Apakah itu jamak suri? Jamak suri ialah dia bukanlah jamak hakiki. Jamak suri bererti melewatkan solat pertama kepada hujung waktu,
dan solat yang kedua pada awal waktu. Yang ni ramai pelajar Malaysia amalkan. Taklah hantar amalkan ke tak. Dan sehingga ke orang awam lah ramai yang amalkan. Sebab apa? Sebab malas sembahyang awal waktu. Kalau tengok di pejabat-pejabat ni ramai yang jenis macam tu. Contohnya Zuhur yang asar 4.30. Pukul 4 tu baru nampak pergi masjid, baru nak pergi solat. Rupanya solat Zuhur, lepas tu dia tunggu terus asar, dia terus solat asar. Yang mana ini satu amalan yang tak bagus. Lebih-lebih lagi pada waktu syitak ni. Pada waktu syitak ni lagilah orang nak buat jamak suri ni. Yang simpan wuduk pada hujung, dan sekali dia nak solat sekali dengan solat asar. Okey. Sebelum kita bahas mengenai jamak suri, secara umum mazhab Maliki dia kata sakit ni tak ada, tetapi yang ada hanyalah jamak suri, iaitu dia lewatkan. Bererti tidak makruh lah membuat jamak suri ketika sakit. Okey. Yang kita nak sentuh hari ni ialah jamak kerana hujan. Okey, diharuskan jamak kerana hujan dengan 5 syarat. Yang pertama, okey, yang ni salin. Kalau tak salin, buka kitab. Buka kitab ada. Kitab macam Safinah tu tak ada. Kitab yang mutawasit. Kitab yang mutawasit insya-Allah ada. Kitab yang kena ada sebagainya ada. Jadi mana yang tak ada tu, yang mana yang baru tahun 1, nanti belilah. Belilah kitab tu. Bila lagi nak beli kan? Dah balik Malaysia, semua kitab-kitab tu harganya 4 kali ganda. Sangat rugi. Jadi yang pertama, syarat dia mestilah dibuat itu jamak takdim sahaja. Okay, mesti jamak takdim. Jadi tidak ada istilah jamak kerana hujan, jamak takhir. Nanti di masjid, sama masjid Syuhada ke ataupun masjid Omar ke, di mana-mana di sana, imam di sana akan buat solat jamak jika hujan. Hujan ataupun erti lain salji. Salji ni ialah hujan lah sebenarnya. Salji ialah air hujan yang beku. Maka turunlah salji. Jadi hukum ni hukum yang sama seperti solat jamak kerana hujan. Adakah semata-mata hujan boleh jamak? Ada di Malaysia fatwa, tak adalah fatwa. Influencer yang baru tahu mengenai solat jamak kerana hujan. Dia kata, di Malaysia ni hujan setiap seminggu sekali, sebulan sekali. Kenapa kita buat jamak? Boleh ke? Dia kata boleh jamak. Contohnya dia kata ketika kahwin. Tak tahu lah tu pernah dengar tak? Dia kata nanti kahwin, kenduri kahwin kan sibuk kan, pengantin sibuk. Jadi kalau ketika itu hujan, maka solatlah jamak. Solat jamak. Solat jamak dia bukannya zuhur, asar. Maksudnya lepas dah habis majlis baru sembahyang. Jadi tidak ada istilah jamak takhir. Dan adakah boleh jamak semata-mata kerana hujan? Ke ada syarat-syarat lain? Semestinya ada syarat-syarat tertentu. Okey. Yang kedua syarat dia ialah hujan turun ketika, ini penting, ketika takbir rakaat pertama, ketika salam solat yang pertama. Ini solat yang pertama. Okey, ketika takbir rakaat solat yang pertama, ketika salam solat yang pertama, dan ketika nak takbir rakaat kedua. 3 tempoh ini hujan itu mesti kena turun. Mesti kena turun. Kalau dia on the way ke masjid, hujan. Takbir Allahu Akbar hujan. Nak bagi salam Assalamualaikum, dah berhenti dah hujan. Cerah dah. Boleh ke tak terus sambung asar? Tak boleh. Sebab tidak cukup syarat yang kedua. Dia mesti berterusan hujan itu ketika takbir pertama, ketika salam dan ketika takbir rakaat yang kedua. 3 salas mawadhi' ni, 3 tempat ni. Kalau berhenti tengah-tengah, okey, berhenti tengah-tengah tidak dikira, tak apa. Contohnya takbir rakaat tu Allahu Akbar hujan lebat. Tiba-tiba rakaat kedua berhenti hujan. Rakaat ketiga berhenti. Rakaat keempat turun balik hujan. Bagi salam ada hujan. Dan nak takbir untuk solat asar ada hujan. Boleh tak jamak? Boleh. Walaupun contohnya ketika solat yang kedua tu berhenti. Dia mesti 3 tempat ini. 3 tempat ini ada hujan. Okey, yang ketiga. Mestilah dilakukan secara berjemaah. Ada kat sini. Tengok. Dilakukan secara berjemaah. Boleh tak buat kat rumah seorang-seorang? Tak boleh. Boleh tak buat di masjid tetapi seorang-seorang? Tak boleh.
di masjid tetapi seorang-seorang pun tak boleh. Dia mesti berjamaah dengan jemaah yang ada di masjid. Sebab masyaqqah lah. Okey, yang keempat. Dilakukan di tempat yang jauh, fi makanin ba'id, di tempat yang jauh iaitu masjid. Yang mana kalaulah rumah dia sebelah masjid dan mana qarib, makanin qarib. Rumah dia sangat dekat ambil. Turun dia tangga terus jumpa masjid. Dia tidak terkesan pun dengan masyaqqah kerana hujan. Jadi dia tidak boleh jamak untuk dia. Orang yang datang dari jauh boleh jamak? Boleh. Jadi ada ketika orang tu boleh jamak, ada ketika orang lain tak boleh jamak di dalam jemaah yang sama. Sebab melihat kepada individu masing-masing. Yang kelima yang terakhir ialah dia menanggung masyaqqah dengan sebab hujan tersebut. Ayyata'adza bihi. Okey, dia menanggung masyaqqah dengan sebab hujan tersebut. Okay. Apakah maksud masyaqqah? Seperti masyaqqah ni kesukaran lah. Seperti apa? Seperti Seperti basah, yalah, seperti basah, seperti sejuk, seperti menyukarkan dia. Kalau dia ada contoh di Malaysia yang contoh hujan tetapi tidak ada masyaqqah. Hujan tapi tak ada masyaqqah. Dia tinggal di kondominium yang mana laluan dia nak ke masjid berbumbung, beratap. Tak basah pun pergi masjid. Jadi dia tak boleh jamak. Sama juga, dia duduk di satu rumah, dia nak pergi ke masjid, dia naik kereta. Kereta basah lah? Tak basah. Kereta basah lah, dia tak basah. Dia parking kat depan masjid. Dia parking kat masjid tu bumbung. Keluar dari kereta tak basah. Boleh tak dia jamak? Dia tak boleh. Mungkin orang lain boleh, mungkin orang lain boleh. Sebab orang lain yata'adza bi masyaqqah tersebut. Jadi nanti antum praktikkan dengan apa yang ada di Mu'tah. Di Mu'tah kena tengok juga. Arab tidak semua yang faqih di dalam hukum fiqh. Kalau Masjid Syuhada, insya-Allah lah Syekh. Kita tak pasti ada masihkah imam situ Syekh Hasan. Kalau di sana dulu Syekh Hasan. Imam dia dan juga sahib kepada Mat'am Az-Zumar. Zumar ke Zumir, Mat'am tersebut. Jadi dia orang alim. Dia akan jamak ketika perlu jamak. Tapi ada di surau-surau kecil ni, kadang hujan sikit pun dah nak jamak. Sikit-sikit dah nak jamak. Jadi antum jangan ikut. Kalau yang mana jamak tanpa sebab tersebut. Kadang tak hujan pun. Mana hujan dah berhenti pun dia masih meneruskan jamak. Jadi tak boleh. Apa 5 syarat ni. Jadi kita tengok dekat kitab ni, Al-Manhajul Qawim oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Mutawaffa sanah 974. Yang mana dia ialah murajjih, dia ialah nuqal kepada mazhab Syafi'i. Dia ada ialah sekali ada masa. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni dia punya ranking selevel dengan Imam Ar-Ramli. Imam Ramli wa Mutawaffa 1004 Hijrah, 1004 Hijrah. Kalau bertembung antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli, kedua-dua ni pandangan sama kuat. Okey, sama kuat. Jadi boleh pilih mana-mana pandangan. Jadi sangat bagus kalau antum beli kitab Al-Manhajul Qawim dan mempelajari pandangan-pandangan di dalam dia. Okay. Jadi kita tengok ni, ini syarah kepada Muqaddimah Hadramiyah. Kita tengok wa yajuzul jama' bil matar, yang saya dah highlight lah, taqdiman la ta'khiran. Okey, li'anna nanti baca sendirilah, panjanglah kena syarahan. Kemudian wa yu'ayyid jama', kita tengok dekat apa sama kat yang kuning ni. Naam syart wujudul matar 'inda al-ihram bil ula. Ini nas yang saya bagi bukti. Sebagai bukti bahawa benda ni ada di dalam kitab. Tinggal kita untuk mencari. Wat tahallul minha ni taslim. Kita berselesai daripada solat. Wat taharrum bisaniyah wala yadur inqita'uhu fi ma 'ada dhalik. Tidak mudarat, tidak memberi kesan inqita' selain daripada itu. Syarat yang seterusnya ayusalliya jama'atan. Mesti solat secara berjemaah fi makanin, di dalam tempat seperti masjid atau ghairihi. Wa kanat tilka al-jama'ah ta'ti zalika makan min mahallin ba'id, mesti jauh. Wa ta'adza kullun minhum bil matar. Setiap daripada mereka itu, orang yang nak menjamakkan itu, dia mesti ta'adza bil matar, terkesan dengan hujan walau khafifan. Adalah dia punya dawabit dia. Jadi itulah dawabit dia.
kalau di Malaysia secara umumnya hujan kita tidak memberi masyaqqah kepada kita di Malaysia. Disebabkan kita memang dah biasa hujan. Kita memang dah biasa hujan dan kita ada payung dan basah pun basah sikit. Dan kalau basah pun kita masih bekerja seperti biasa. Kita masih pergi restoran, masih pergi melancong lagi. Hujan. Tak ada masalah. Jadi tidak ada ta'adzah. Kenapa di situ boleh pula untuk melancong dan sebagainya, tetapi di dalam solat nak jamak kerana hujan. Berbeza dengan kalau antum di Jordan atau di tempat-tempat yang 4 musim, hujan dia sejuk. Yalah sejuk, kadang nak ambil wuduk pun sakit. Kencing banyak, cepat kencing sebab sejuk kan dan sebagainya. Jadi kita ta'azza, kita berasa masyaqqah dengan keadaan tersebut. Jadi sebab itu bila tengok pandangan-pandangan ini kita kena relatekan dengan situasi masyarakat di tempat kita. Okey. Dan dah habis dah lah kat sini. Okay, jadi itu secara ringkas mengenai isu-isu di dalam syitab. Isu-isu di dalam syitab, ni jamak, safar, maqar dan sebagainya. Ada soalan? Okay, saya buka. Setengah kan? Tepat sejam setengah. Kita buka kepada soal jawab. Ustaz yang duduk di Wisma Negeri Sembilan boleh jawab. Wisma ni solat di Masjid Syuhada. Kalau dia basah boleh. Secara umum dia boleh lah. Daripada dekat bahagian chat. Secara umum. Okay, yang chat tu Daripada boleh waktu jamak Suri, tak? dia tanya. Yang duduk di Wisma Negeri Sembilan boleh jamak ke Ustaz? Rumahnya berdekatan dengan Masjid Syuhada. Dia para ulama dia tak detailkan apakah maksud dekat tu. Tetapi apa yang boleh difahami daripada mana yang tadi min mahallin ba'id tu ialah dia mesti ta'azza, mesti dia memberi kesan ataupun menjadi masyaqqah dengan sebab tersebut. Jadi secara umum dia boleh lah. Sebab ialah dia nak ke masjid pun kadang basah, terutama kalau salji. Terutama kalau salji nak pergi walaupun dekat kena pakai kasut yang kena pakai kasut. Lepas tu kat situ pun dan ada salji. Secara umum dia boleh. Tetapi kalau kita rasa kita tidak ada langsung masyaqqah, kita rasa kita okey saja, sama solat di rumah, solat di masjid, tidak ada langsung masyaqqah fi haqqina, pada hak diri kita, kitalah yang membuat keputusan sama ada kita nak jamak ataupun tidak. Yang lebih baik ialah al-ajru 'ala al-qadri al-masyaqqah. Kenapa tidak kita ambil sedikit kesusahan untuk solat 2 kali? Apa beza dah? Solat zuhur, solat asar seperti biasa. Berbanding kita ikut solat jamak kerana matar tersebut. Sedangkan kita mampu dan kita tidak terkesan dengan hujan tersebut. Kita boleh je pergi tempat lain dengan ni, tapi untuk jamak susah. Selalunya jamak ni yang walaupun dekat seperti itu salji nanti sangat sukar walaupun dekat. Sebab kena pakai kasut memang susah. Jadi itu boleh jamak. Diri kita lah yang buat keputusan untuk boleh ataupun tak. Wallahu alam guys. Untuk soalan tu. Okay, soalan lain? Okay, kalau tak ada kita try. Okay, saya sebelum ni. Okay, kejap Bismillah, Ustaz. Ya, saya. Bismillah. Fadal. Assalamualaikum. Macam tadi Ustaz dah sebut kan, kalau hujan, kalau kita pakai payung, kalau kita tak merasa masyaqqah adalah kita tak boleh jamak. Jadi maksudnya kalau di sini, maksudnya kalau hujan sejuk biasa pun dan kita pakai payung, maksudnya adakah kita menghilangkan masyaqqah tu ataupun kita still dikira dalam masyaqqah?
Dapat Ustaz? Sejuk itu sendiri satu, okey, baik, terima kasih. Sejuk itu sendiri satu adalah masyaqqah, dan walaupun pakai payung, walaupun pakai payung, kadang-kadang kalau hujan itu lebat dan sejuk, masih kita terasa masyaqqah itu. Kalau hujan lebat dan sejuk. Kalau hujan rintik-rintik, lepas tu pakai payung pula, tidak ada masyaqqah. Jadi itu lihat pada situasi itu. Kalau hujan rintik-rintik dan pakai payung, maka tidak masyaqqah, kita tak buat lah. Mungkin masjid tu buat, tapi kita tak pergi buat jamak. Dan memang berlaku lah kadang-kadang ada orang yang balik bila berlaku solat jamak, ada orang yang tak buat, ada orang yang buat. Ada orang yang ni kerja dia sebelum ni tak pernah langsung pergi masjid, walaupun duduk dekat dengan masjid syuhada. Tiba-tiba mai salji, mai hujan, rajin pergi masjid. Untuk apa tu? Tentulah untuk jamak. Untuk jamak. Jadi lihatlah pada keimanan. Yang ni dia bukanlah kita panggil dia lihat kepada kita punya kadar kemampuan kita untuk menanggung masyaqqah tersebut. Dan kenapa kita ikut untuk jamakkan solat tersebut. Jadi kalau pandangan saya, kita mampu dan kita kuat untuk solat seperti biasa, maka solatlah seperti biasa. Kerana apa? Okey, kerana hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas yang ada di dalam Sahih Muslim yang menjadi dalil keharusan jamak ni. Kerana Nabi SAW jama'a fi bila safarin wala matarin. Yang mana itu Nabi SAW jamak ketika uzur tertentu sahaja. Dan diriwayatkan hadis itu sahabat lihat sekali, marratan wahidah. Okay, marratan wahidah sahaja yang Nabi buat begitu. Menunjukkan Nabi selain daripada situasi yang betul-betul uzur syar'i, Nabi solat seperti biasa. Okay, Nabi solat seperti biasa. Dan kita fahami hujan di negara Arab dia memberikan masyaqqah yang besar. Jadi lebih-lebih lagi di negara Arab, di Mekah, di tempat Nabi SAW duduk, menyebabkan selut. Orang jauh nak datang tu lagi kotor, seluar dan sebagainya. Jadi itulah situasi semasa di tempat tersebut. Tapi kita secara umum, kalau kita basah dan kita rasa boleh ataupun kita rasa ya ta'azzabi, kita boleh jamak. Kalau kita rasa tidak, tak jamak. Itu sahaja panduan yang boleh kita berikan. Okey. Sekejap. Okay, kalau gitu sebelum penutup, sentuh sikit ni. Untuk adik-adik tahun 1 dan tahun lain jugalah. Sekejap saya tengok mana yang berkaitan. Dalam masa lebih kurang 5 ke 10 minit. Sedikit saya nak kongsi mengenai ini nota yang saya buat lah, yang saya buat dan kutip. Mana? Oh, tak ada pula nota tu. Okey, secara umumnya ini nasihat yang terakhir lah. Okey, nasihat yang terakhir ialah mengenai fiqh mazhab Syafi'i. Okey, fiqh mazhab Syafi'i. Dan kebanyakan keluaran daripada ialah Jordan Sri dan sebagainya sangat kurang menguasai fiqh mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan kepada negara kita. Zaman sekarang terkenal dengan mazhab tarjih. Okey, mazhab tarjih. Sebab itu ada setengah doktor di Jamiah mengajar kitab Fiqhus Sunnah yang saya sebut tadi, karangan Sayyid Sabiq. Fiqhus Sunnah tidak sesuai untuk diajar di Malaysia. Sebab Fiqhus Sunnah itu dia pakai mazhab kelima.
mazhab tarjih, iaitu dia kata apa, dia berdasarkan merujuk kepada hadis. Merujuk kepada hadis. Di antara bid'ah, kata guru saya, kata Maulana Lutfi, Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, di antara bid'ah zaman sekarang ialah berhujah dengan hanya menggunakan hadis sahih. Jadi itu apa yang ada di dalam fiqh sunnah. Dia baca hadis, dia akan sertakan dengan hadis, kemudian dia pun buat kesimpulan, sehingga menyebabkan, contoh saya bagi rukun solat. Rukun solat mazhab Syafi'i ada yang kata 13. Dalam mata ghayah taqrib ada yang kata 13. Iqna' kata 18, ada yang kata 17. Mazhab Hanafi kata 6. Ada mazhab yang kata sekian-sekian nombor. Di dalam kitab tersebut, nombor selain daripada 4 mazhab tersebut. Sebab ada yang dia tambah dan ada yang dia buang, menurut pentarjihan di dalam hadis-hadis yang beliau kaji. Dan ini tersebar luas di dalam tesis-tesis di dalam universiti lah, termasuk saya sendiri lah. Saya sendiri pun di universiti, ketika master, memang kena buat tarjih bainal madhahib. Tetapi kita ada kaedah lah tarjih yang kita boleh buat. Secara umum mazhab Syafi'i kita akan tengok lah. Kita kena kenal sedikit mengenai dia punya perkembangan sikit. Ya. Banyak saya tak tahu nak kongsi yang mana, tapi saya nak kongsi riwayat mazhab Syafi'i. Okay. Yang pertama, mazhab Syafi'i ni diasaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri. Nampak ke? Okay, sikit. Okay. Pada tahun tersebut disebut sebagai marhalah yang pertama, marhalatul ula, ataupun ta'sisul mazhab. Okay, ta'sisul mazhab. Yang mana dia bermula dengan aliran Madrasah Hijaz, menimba ilmu daripada ulama Mekah dan menghasilkan qaul qadim. Secara ringkas, kemudian Imam Syafi'i berhijrah ke Baghdad sehingga mempelajari daripada aliran Iraqi. Di sini Imam Syafi'i belajar daripada ulama mazhab Hanafi, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Syaibani ketika ini lah. Sehinggalah sekali beliau menggabungkan antara dua aliran tersebut ketika beliau di Mesir, menghasilkan mazhab sendiri dan timbullah qaul jadid. Jadi qaul jadid ini Imam Syafi'i telah mengisytihar bahawa qaul jadid ini telah memansuhkan qaul qadim, kecuali pada 19 masalah tertentu yang mana qaul qadim rajih berbanding qaul jadid. Nanti boleh tengok dekat kitab Iqna' dekat bahagian muqaddimah ni. Selepas itu berlakulah periwayatan mazhab, pengukuhan. Kurang-kurang tariq ada timbul tariqah Iraqiyin dan juga tariq Iraqiyin yang diketahui oleh Imam Abu Hamid Al-Isfirayini, aliran Khurasani yang diketahui oleh Imam Qaffal. Kemudian berlaku pengukuhan mazhab dan pentarjihan, tanqihul mazhab. Jadi terbahagi pula pada beberapa fasa. Ini yang saya tengok. Fiqh dipindahkan daripada zaman ke zaman sehingga sampai kepada kita. Imam Ar-Rafi yang tahun 600 kitab Muharrar. Kemudian Imam Nawawi meringkaskan kitab Muharrar tersebut sehingga melahirkan kitab Al-Minhaj. Kemudian fasa kedua, Imam Ibn Rif'ah, Imam As-Subki 700 Hijrah. Kemudian beralih kepada fasa ketiga yang saya kata tu, Imam Ibn Hajar Al-Haytami 974 Hijrah menghasilkan kitab Tuhfatul Muhtaj, Manhajul Qawim dan lain-lain. Imam Rari menghasilkan kitab Nihayatul Muhtaj. Nanti boleh search dekat Google. Boleh search kat Google Carta Alir ni. Dan sehinggalah sampai kepada kita hasiah-hasiah yang tertentu yang boleh kita baca yang saya sebut tadi, Qalyubi Umairah, dan sampai kepada kita. Jadi apakah poin yang saya nak kongsikan terakhir pada hari ini ialah mazhab itu dipindahkan daripada zaman ke zaman secara tersusun dan teratur oleh para ulama. Dan kaedah adalah fiqh lagi lama di dalam ilmu syariah lah. Lagi lama sesuatu pandangan itu lagi kuat berbeza dengan ilmu sains. Ilmu sains lagi new ataupun lagi latest maklumat tersebut, kajian ataupun research tersebut, maka lagi terpakai lah pandangan tersebut. Kalau kajian sains pada tahun 1800 berbanding kajian tahun ni, sudah tentulah tahun ni lebih diambil kira. Tetapi ilmu syariah tidak begitu. Sebab ada setengah pandangan dia kata
Dia kata, oh pandangan tu bila tu Imam Nawawi 600 hijrah. Oh sekarang dah tak pakai dah. Sekarang kita 2000, tahun 2000 atau 1400 hijrah. Jadi kita tak pakai. Tidak. Dan dia mazhab, dia fiqh, kita berbeza dengan disiplin ilmu-ilmu lain. Ilmu lain lebih latest, maka lebih tulen. Tetapi di dalam syariah lebih lama, lebih turas, lebih tulen berbanding yang lebih latest. Jadi sebab itu sebab apa? Sebab ada dia kait dengan hadis Nabi lah. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi menjamin zaman terbaiklah zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in dan sebagainya. Jadi sebab itu bila kita ikut kepada aqwal mazhab yang lebih lama, itu aslam. Itu yang lebih selamat, aslam untuk kita di akhirat kelak. Sekalipun ijtihad ini terbuka, sentiasa dibuka kepada zaman demi zaman, dan selagi mana kita mengamalkan sesuatu amalan yang ada sandaran, ada dalil, ada pandangannya, insya-Allah Allah Ta'ala menerima amalan tersebut di sisi kita, di sisi Allah, insya-Allah lah Allah Ta'ala akan terima. Tetapi kita nak selamatlah di dunia dan di akhirat. Jadi mudah-mudahan antum mengalami ataupun mengharungi syitak dengan baik. Mengharungi syitak dengan baik. Nasihat yang tadi, yang pada first tadi, jadikan syitak sebagai panduan ataupun tempat untuk ibadah. Tempat untuk ibadah, rebutlah peluang di mana-mana sahaja yang boleh untuk kita tingkatkan amalan. Kerana itu sifat orang mukmin yang sebenar. Sebab orang mukmin atau lebih lagi pelajar menuntut ilmu, dia akan merebut apa saja peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.